Sampaikan salam pada YB Syed Saddiq. Minta segerakan Tak lain Abang Yasin kita ya. Assalamualaikum semua dan apa khabar? Saya harap semua sihat. Sekali lagi negara kita digemparkan dengan berita berkenaan dengan penyanyi nasyid kesayangan kita. Saya boleh disclose lah nama dia sebab memang dah ada dekat mana-mana akhbar kan, media dan sebagainya. Abang Yasin kita, penyanyi nasyid kita, yang mana beliau telah ditangkap dan didakwa atas tuduhan penggunaan dan pengedaran dadah dalam bentuk ganja cannabis itu. Dan difahamkan bahawa kenapa Abang Yasin kita mengambil dadah tersebut adalah kerana untuk mengawal simptom-simptom yang ada dalam diri beliau, iaitu bipolar disorder. Saya pernah baca dekat dia punya social media bahawa Abang Yasin kita ni ada that bipolar disorder lah. So video kali ini kita nak cerita tentang apa itu bipolar disorder. Tapi sebelum itu saya nak bawa anda semua kita tengok dekat satu video ini berkenaan dengan, this is like our social issue lah, masyarakat kita yang mana dekat negara luar lain punya setting, Malaysia setting dia lain. Kita tak nak judge dalam konteks kehakiman dan sebagainya, tapi kita hari ni nak tingkatkan kesedaran berkenaan dengan bipolar disorder. Kenapa? Sebab sekarang ni macam-macam jenis mental problems dan sebagainya, dan saya risau juga in the future kalau tak dikawal makin lama makin teruk. Malaysia mempunyai potensi yang sangat besar, so kalau kita tak kawal betul-betul sayang. So kita tengok dulu apa yang berlaku dekat Abang Yasin kita, dan lepas tu kita akan belajar tentang apa itu bipolar disorder. But sebelum itu saya nak pesan bahawa apa yang kita akan kongsi dalam video kali ini adalah general sharing session. Ini bukan professional prescription and whatnot. Kalau anda ada beberapa symptoms yang kita cerita dalam video ini, anda boleh pergi dekat klinik ataupun hospital berdekatan anda lah ya. Jom kita tengok. So video ini daripada M-Star Online Malaysia YouTube channel. Jom kita lihat. Teka-teki, akhirnya penyanyi dan komposer popular Yasin Sulaiman disahkan sebagai individu yang ditahan polis kerana mengusahakan ladang mini tanaman ganja di rumahnya di Kota Damansara. Tanam sendiri juga kan. Buka dulu. Kita nak masuk kanan. Assalamualaikum. Sampaikan salam pada YB Syed Saddiq. Minta segerakan kelulusan. Tak silap saya, Abang Yasin kita ada post something dekat dia punya social media, Instagram dia pada bulan 10 2021. Tapi YB Saddiq kita tak perasan. Kena beri perubatan. Cik, bagi jalan dulu. Apa lagi tu Yasin kita boleh? Sampaikan salam pada YB Syed Saddiq. Minta segerakan kena beri perubatan. Tak lain Abang Yasin kita ya. It's not easy to have this bipolar disorder. Pada Khamis, penyanyi lagu Mimpi Laila ini dibawa ke Kompleks Mahkamah Petaling Jaya. So, okay, kita dah nampak kan rakan-rakan sekalian yang ini adalah isu real yang berlaku dekat negara kita, dan bukan Abang Yasin seorang. Banyak juga saya tengok ramai juga dekat luar sana yang ada simptom-simptom ini, sama ada kritikal ataupun tidak. Kita akan tengoklah, kita akan belajar pada video kali ini. Jom kita tengok. Yang pertama sekali kita kena belajar tentang apa itu bipolar disorder. Okay, apa itu bipolar disorder? Okay, nama pun bipolar disorder. Bi maksudnya dua, polar tu maksudnya kutub, disorder tu maksudnya something yang out of normal, luar daripada susunan biasa. Itu adalah disorder. Dalam konteks bipolar disorder ni dia ada dua ekstrim lah basically. Ekstrim yang pertama adalah ekstrim yang atas sekali, tu dia panggil elation, ataupun sangat happy, sangat impulsif, tiba-tiba macam otak dia sangat geliga. Nanti saya akan cerita detail symptoms dia. Dan yang kedua punya ekstrim adalah dipanggil dia depression. So kita ada elation dan kita ada depression. Depression ni memang ramai dah tahulah tentang, kita rasa macam macam tak ada motivasi, kita hilang purpose of life, kita hilang kita punya energy, kita rasa macam kita tak ada kekuatan dan sebagainya. Dan sampai yang paling teruk adalah yang major depression itu adalah apabila dia dah start rasa nak bunuh diri lah, ataupun orang panggil suicidal thoughts. So kita dah tahu apa itu bipolar disorder. Dia ada kutub utara, kutub selatan. Kalau depression saja, dia bawah saja, depress saja. Dia tak adalah macam nampak happy sekejap, depress sekejap. So itu yang berlaku dekat orang yang ada bipolar disorder. Okay, bipolar disorder ni dia ada 3 major episodes. Yang pertama adalah dipanggil maniac, ataupun episod mania lah. Mania pun macam ekstrim, yang happiness ke atas tu. So untuk kes-kes yang maniac ini, biasanya mereka ni susah nak tidur, mereka terlalu happy, cakap laju
laju cakap kadang-kadang dalam satu masa tu topik dia bercampur-campur dan dia ada masalah tidur. Nanti saya akan cerita ada satu case tadi ni, dia punya symptoms tu memang obvious. Dan yang kedua adalah hypomania. Hypomania ni nama pun hypo tu maksudnya rendah sedikit berbanding mania itu. So kalau orang yang hypomania ni dia banyak tidur pula. Tadi yang manic tu dia tak boleh tidur langsung. Yang hypo ni dia banyak tidur. Yang episod yang ke bawah sekali adalah major depression. Hilang motivasi, depersonalization, dia tak rasa dia tak boleh kawal hidup dia, rutin dia memang ke laut, dan kalau berpanjangan mungkin akan ada psychotic symptoms. Sebagai contoh, paranoia ataupun halusinasi, dengar suara daripada mana-mana sahaja, itu memang sangat merisaukan lah. Okay, itu adalah 3 major episodes dalam mereka-mereka yang ada bipolar disorder ini. Okay, jom kita tengok satu case study ni. Adik ni seorang ni, dia adalah adik yang tak adalah adik sangat Dia dah start dia start rasa bipolar disorder ni pada usia 18 tahun. Maksudnya dia lepas habis SPM, dia dah start nak cari kerja, dia jumpa kerja tu, tapi dia ada masalah untuk stay dekat that job tau. Dia asyik tukar-tukar pekerjaan saja. Kenapa? Sebab dia ada masalah untuk fokus satu dan dia tak boleh nak jumpa orang sangat. Jumpa orang dia takut. Dia ada macam paranoid. Okay? Dan dia tak boleh fokus, dan bila dia bercerita tentang perkara ini dekat rakan-rakan dia cakap macam, "Oi, kau ni macam kena rasuk apa semualah." And because of that, this gadis ni dia dia start practice al-maksurat, kuatkan amalan kerohanian dan sebagainya. But dia bagi tahu dekat audience lah, dia kata dah amalkan apa semua, solat tahajud semua pun still tak jalan juga. Sebab bipolar disorder ni sebenarnya bukan sahaja spiritual, tapi banyak melibatkan biophysical dekat dalam otak kita dan hormon kita. So amalan kerohanian itu bagus, tapi perlu digabung jalinkan dengan medications jugalah. So adik ini dia ada masalah kekal dekat pekerjaan tersebut, dan apa yang dia buat, dia sambung belajar dalam bidang counselling psikologi. Tapi still malang juga sebab dia terkejut sebab dia ambil bidang yang dia suka. Tapi dia punya minat tu memang turun naik. Sekejap minat sangat, sekejap hilang minat langsung. Dan dia rasa macam pelik. Dia tak boleh nak fokus apa semua. So last apa adik ni buat, dia pergilah jumpa medical doctor, dapatkan nasihat pakar lah. Dan dari situlah dia dapat tahu bahawa dia ada bipolar disorder. Bayangkan kadang-kadang satu hari tu dia makan hanya sekeping roti saja, dan dia jatuh, dia drop dia punya berat badan. Dan ini untuk kes yang mania ni, yang episod pertama tadi tu, dia mungkin akan berlangsung selama 3 hari hingga seminggu 2 minggu. Dan kadang-kadang depression tambah lagi seminggu 2 minggu. So dia ambil masa yang panjang dia punya development of the symptoms itulah. And hopefully anda perasan kalau anda macam kalau setakat depressed, rasa macam 1 minit 2 minit tu okey je. Tapi kalau ambil masa yang sangat lama, anda dah boleh jumpa pakar. Okey, untuk kes adik ni, dia dah start ambil medication untuk control dia punya symptoms bipolar disorder lah. Nanti saya akan cerita tentang beberapa treatment. Okey, itu contoh adik tadi tu lah. Dan dekat sini pun dia ada cerita bahawa masa dia mania tu, maksudnya dia terlalu excited tu, dia boleh dalam masa 7 hari tak boleh tidur. Otak dia terlalu geliga, fikir macam-macam benda, tak boleh nak stop. Itu satu. Yang kedua, bila dia shopping dia memang impulsif. Ada je promo, dia macam dalam masa 3 hari dia boleh habiskan gaji dia macam tu saja. So kalau anda ada simptom-simptom tersebut, boleh check balik. Mungkin anda pun ada bipolar disorder dan anda perlukan bantuan pakar juga. So careful dekat sini ya. Kita seronok part shopping tu, tapi bila kita masuk part depression tu, itu sangat menakutkan. So take this seriously juga anda dan rakan-rakan anda, ahli keluarga anda juga. Dan of course adik ni pun juga dia cerita dia pun cepat triggered. Contoh, kalau small thing pun dia cepat marah, cepat nangis. Itu pun Dan dia pun ceritalah dalam dia punya pengalaman dia, benda ni berlaku tak adalah terlalu kerap. Mungkin dalam setahun 2-3 kali saja. Tapi untuk pengetahuan anda semua, kalau tak dikawal, tak dirawat betul-betul, bipolar disorder ni akan menjadikan lebih teruklah kehidupan anda tu. Mungkin bukan 3 kali setahun, tapi more than that. So itu sangat-sangat merisaukan. So kita penting untuk kita mendapatkan nasihat pakar. Baik, saya akan cerita dekat anda apa sebenarnya punca-punca bipolar disorder ni. Okay, interesting. Sebab menurut kajian, sebenarnya the punca sebenar bipolar disorder ni masih tak jumpa lagi kenapa. Tapi mereka hypothesize ataupun diorang punya early prediction, ini adalah disebabkan ada beberapa genes yang menyebabkan benda ini berlaku. Tapi dalam konteks otak kita ni, sebenarnya otak yang normal, dia punya pergerakan synapse, signaling dan mapping itu clear dan jelas. Maksudnya kita boleh kawal apa yang berlaku dekat otak kita, dia punya action potential, electrical pulses and whatnot. Tapi untuk kes-kes yang bipolar disorder ni, mapping
itu tak berlaku dengan jelas. Sebagai contoh, ni orang panggil ni pruning pruning nervous system itu. Pruning tak berlaku jelas, dan dari why wire dekat dalam otak tu dia macam tunggang terbalik, dan itu menyebabkan berlakunya ekstrim yang dua-dua ini. Dan kenapa berlakunya sebegini adalah disebabkan satu jenis neurotransmitter. Ini adalah berdasarkan research finding yang sekarang pada tahun 2022. This one type of neurotransmitter ataupun orang panggil biochemical substance dekat dalam saraf otak kita ni yang dipanggil dopamine. Dopamine itu berlaku terlalu banyak, abundance of dopamine. So itu adalah punca kenapa berlakunya bipolar disorder inilah. Itu orang panggil biophysical punya factor. Dan satu lagi sebenarnya adalah berkaitan dengan genetics juga. Orang panggil ni first degree relative. First degree maksudnya mak ayah kita, parents kita ataupun adik-beradik kita ada bipolar disorder juga. Itu antara puncanya genetik yang disalurkan ke kita. Boleh check lah kalau mak ayah kita ada juga bipolar disorder, dan mungkin sekarang anda dengar video ini anda masih muda lagi, umur dalam 16 contoh. So anda boleh suspect, okay, by the age of 18 mungkin aku akan ada bipolar disorder. So at least kita dah tahu macam mana nak prevent kan sekiranya berlaku dekat diri kita ataupun berlaku dekat diri adik-beradik kita. Kita dah boleh prepare daripada awal lah. Dan faktor penggalak ini pun sangat merisaukan lah. Faktor penggalak yang boleh menyebabkan simptom-simptom bipolar disorder ini makin teruk adalah trauma. Sebagai contoh, baru-baru ini kita dikejutkan dengan kes adik Bella kita. Saya pun ada react berkenaan dengan kes adik Bella kita, masih muda, penuh tenaga, sangat berjiwa besar, suka senyum, adik Bella kita didera. Dan trauma-trauma itu sebenarnya kalau kita ada genetik yang boleh trigger bipolar disorder punya symptoms, trauma ini akan menyebabkan symptoms bipolar disorder makin teruk. Kematian orang tersayang pun akan memberi satu impact yang besar. Sebagai contoh, tak kisahlah pasangan kita ke mak ayah kita dan kita terlalu depressed sangat sampai kita punya otak dan hormon kita jadi terlalu kacau bilau, dia hilang dia punya kontrol, dia jadi disorder. Tapi disorder tu dalam bentuk bipolar, dua kutub itu. So itu antara punca yang boleh trigger bipolar disorder menjadi lebih teruk lah. Baik, untuk rawatan bipolar disorder ni antaranya adalah lithium. Lithium ni boleh bantu untuk kita stabilize mood kita lah. Dan anda jangan pergi farmasi apa semua Watson nak cari lithium. Dapatkan nasihat pakar dahulu dan jangan trust mana-mana reseller yang jual lithium mood stabilizer apa semua tu, please jangan. Dan satu lagi antipsychotic lah. Antipsychotic untuk kontrol kita punya dopamine level. Dan amalan-amalan yang simple sebagai contoh untuk kita kontrol, kawal kita punya symptoms bipolar disorder ini, of course kita punya amalan spiritual kita sangat membantu untuk kita kawal kita punya mood kita, itu bagus. Dan anda balancekan lah. Kalau anda balancekan, kalau macam anda teruk sangat, anda ambil medication and at the same time anda practice amalan-amalan spiritual yang bagus itu. Dan yang kedua adalah regular exercise. Ini pun exercise punya efek sangatlah bagus. Kita dah tak boleh dah bermalas-malasan untuk exercise pun bagus juga. Dan of course bila anda exercise, anda kena dapatkan regular sleep, tidur yang tepat ikut circadian rhythm, biological clock anda. Saya pernah buat sharing tentang biological clock ataupun orang panggil ni circadian rhythm, yang mana Allah dah cipta kita ada kita punya jam biologi dalam badan kita. So ikut susun jadual kita, ikut jam biologi itu, insyaAllah symptoms bipolar disorder dapat kita kawal dengan baik. Dan suka untuk saya ingatkan kepada anda bahawa bipolar disorder dalam masyarakat kita ini adalah satu bentuk, bukan pilihan. Kalau orang itu ada bipolar disorder, anda jangan salahkan, anda jangan malukan. Please raikan mereka punya dugaan yang Allah bagi dekat mereka. Kita pun ada challenge yang Allah bagi, macam-macam jenis dugaan dekat kita. Kadang-kadang kita ada kecacatan fizikal, kadang-kadang kecacatan emosi, kadang-kadang kita di-challenge oleh relationship dan sebagainya. Tapi rakan kita ini ada bipolar disorder pula. So tugas kita untuk pastikan kita support mereka dan sama-sama share kasih sayang. Hormon oksitosin, hormon kasih sayang itu memang dapat bantu mereka untuk meneruskan kehidupan dengan lebih baik, insyaAllah. Sekiranya anda belajar something daripada video kali ini, saya hargai sangat sekiranya anda dapat tekan button like dan subscribe sebagai sokongan kepada channel ini untuk lebih grow lagi. Dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah anda punya pengalaman sebagai contoh ataupun pengalaman rakan-rakan anda. Juga share video ini untuk manfaat bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum semua dan jaga diri. Bye bye.